This call is now being recorded. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Ruzla binti Abdul Razak selaku host. Syed ni Syed. Bagi record tu dia ni dulu. Dia sebab dia tak miak oleh saya je. Saya ingin lah. Okey, boleh mula. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya lag cikgu. Tadi dah try dah. Lag. Nak masuk tak boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Ruzla binti Abdul Razak selaku host kita pada pagi ini. Pada hari ini kita akan mengadakan sebuah forum untuk membincangkan tentang jenis getah dan kegunaannya. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya, Auni Nazifah sebagai moderator pada pagi ini. Saya juga tidak berkeseorangan kerana saya ditemani oleh para ahli panel yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan ahli panel yang pertama iaitu Nur Syamila binti Muhammad Rafiq, ahli panel yang kedua iaitu Kisni Kumar dan ahli panel yang ketiga iaitu Azata Adawiyah. Okey, baiklah. Sekarang saya ingin mempersilakan ahli panel pertama kita iaitu Saudari Nur Syamila untuk menerangkan mengenai getah polimer. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamila mewakilkan rakan pekerja saya iaitu Yuh Tinggi, Nur Amelia dan Najmi Al-Hijab bagi membentangkan tajuk polimer. Apakah itu polimer? Polimer adalah molekul Mila, suara tak dengar. Mila tak ada suara, kuat sikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamila mewakilkan rakan pekerja saya iaitu Yuh Tinggi. Mila tak dengar juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengar? Kuat dah, okey. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamila mewakilkan rakan sekerja saya iaitu Yuh Singyi, Jia Syetra, Nur Amelia dan Najmi bagi membentangkan tajuk polimer. Apakah itu polimer? Polimer adalah molekul berantai panjang yang terhasil daripada percantuman banyak ulangan unit asas. Unit asas bagi polimer adalah monomer. Rajah 1 menunjukkan penghasilan polimer daripada monomer. Tahukah anda bahawa poli berasal daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud banyak? Seterusnya adalah sumber polimer. Polimer terdiri daripada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi merupakan polimer yang terhasil secara semula jadi dan dapat diperoleh daripada alam sekeliling. Contohnya seperti kanji, protein dan kapas. Polimer sintetik pula dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia di makmal atau kilang-kilang. Contohnya seperti nilon, polistrina dan polyvinyl klorida. Okey, jadual di slide menunjukkan contoh nama polimer dan monomer. Contoh-contoh polimer yang ditunjukkan dalam jadual ialah kanji, selulosa, protein, getah asli, polistrena, polipropena, polyvinyl klorida dan polyetena. Contoh-contoh monomer pula adalah glukosa, asid amino, isoprena, stirena, propena, vinyl klorida dan etena. Tahukah anda, plastik adalah nama umum polimer sintetik. Kemajuan teknologi yang membolehkan plastik dihasilkan dengan pelbagai ciri istimewa. Okey, jenis-jenis polimer. Terdapat 3 jenis polimer, iaitu polimer termoplastik, polimer termoset, polimer elastomer.
Polimer termoplastik adalah polimer yang dapat diacu berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikita semula. Polimer termoplastik akan melebur jika dipanaskan dan mengeras jika disejukkan. Contoh-contoh polimer termoplastik adalah polietena, polyvinyl klorida dan nilon. Seterusnya adalah polimer termoset. Polimer termoset pula tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan. Polimer termoset biasanya akan terurai atau hangus apabila dipanaskan dan tidak dapat dikita semula. Contoh bagi polimer termoset adalah melamina dan bakelit. Polimer elastomer dapat diregangkan kembali kepada bentuk asal dan kembali pada bentuk asal apabila dilepaskan. Polimer elastomer ini mempunyai sifat elastik yang tinggi. Antara contoh polimer elastomer adalah polyethena dan getah stirena butadina. Seterusnya adalah tindak balas pempolimeran. Pempolimeran bermaksud satu proses percantuman monomer-monomer untuk membentuk satu molekul yang berantai panjang iaitu polimer. Rajah di slide menunjukkan pempolimeran dan penyapolimeran secara grafik. Terdapat dua jenis tindak balas pempolimeran. Mimi, kurang jelas kan? Tak apa dengar. Ya. Terdapat dua jenis tindak balas pempolimeran iaitu pempolimeran penambahan dan pempolimeran kondensasi. Tindak balas pempolimeran penambahan melibatkan proses percantuman monomer-monomer tidak tepu seperti etena, vinyl klorida dan sebagainya. Monomer-monomer tak tepu boleh menjalankan pempolimeran melalui tindak balas penambahan. Contoh polimer penambahan ialah polyethena, polyvinyl klorida dan perspex. Tindak balas pempolimeran kondensasi pula berlaku apabila monomer-monomer berlainan jenis bercantum untuk membentuk molekul-molekul polimer dan melibatkan penyingkiran molekul-molekul kecil seperti air, amonia, hidrogen klorida dan sebagainya. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang penggunaan polimer dalam kehidupan seharian. Polimer buatan. Polimer buatan digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis produk termasuklah komputer, fabrik, mainan dan sebagainya. Polimer buatan dihasilkan oleh rantaian panjang molekul kecil yang dikenali sebagai monomer. Kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. Polyethena berketumpatan rendah dan tinggi mempunyai monomer etena. Polyethena berketumpatan rendah boleh dijadikan beg plastik dan pembalut makanan, manakala polyethena berketumpatan tinggi dijadikan botol minuman, alat permainan dan penebak wayar. Polyvinyl klorida mempunyai monomer klorida dan boleh digunakan sebagai paip air, baju hujan, kad kredit dan kulit tiruan. Perspex mempunyai monomer metil
akrilat dan boleh dijadikan tingkap kapal terbang dan papan tanda. Polyester pula mempunyai monomer stirena dan boleh digunakan sebagai pembungkus makanan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Nur Syamila di atas penerangan yang padat sekali mengenai getah polimer. Di sini saya ada soalan untuk ditujukan kepada saudari. Soalan saya adalah, apakah kesan dari pencemaran daripada getah polimer? Okey, bagus sekali soalan daripada saudari pengacara. Baiklah, walaupun terdapat banyak kegunaan dan kelebihan daripada polimer sintetik ini, namun terdapat kesan buruknya terhadap persekitaran. Antaranya adalah sebilangan besar polimer sintetik seperti plastik tidak terbiodegradasi atau lebih mudah tepat tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisma, lalu ia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Hal ini kerana pembuangan polimer sintetik seperti botol plastik dan bekas semakin meningkat menyebabkan sistem saliran dan sungai tersumbat sehingga berlakunya banjir kilat. Seterusnya, ia juga meninggalkan kesan buruk terhadap kehidupan air. Ia akan membunuh kehidupan laut, contohnya penyu yang mati kerana makan atau terperangkap dalam plastik. Selain itu, ia juga mencemarkan udara. Hal ini kerana pembakaran plastik akan menghasilkan asap hitam dan gas. Gas yang dihasilkan berbau busuk, beracun dan mengakis seperti karbon monoksida dan hidrogen klorida. Apabila gas tersebut terbebas di atmosfera, ia akan menyebabkan hujan asid dan kesan hijau dan pemanasan global. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Syamila atas jawapan yang sangat jelas itu tadi. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada ahli panel kedua kita iaitu Saudari Krisni Kumar kita untuk memberi pencerahan kepada kita mengenai getah polimer. Dipersilakan Saudari Krisni. Ya. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada guru dan saudari sekalian. Saya Krisni anak perempuan Kumar dari kumpulan getah asli ingin membentangkan maklumat tentang getah asli dan selanjutnya. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada ahli kumpulan saya iaitu Nur Fatimah Zahra, Jocelyn Priya, Nur Syamimi dan Priya Dashni atas kerjasama untuk menyiapkan tugasan ini. Dalam pembentangan ini terdapat pengenalan getah asli, tindak balas alahan, sifat fizik getah asli dan kegunaan getah asli dalam kehidupan seharian. Ustaz, ke sini. Ya, cikgu. Kurang jelas kot. Orang lain dengar tak? Suara dia slow. Oh, suara dia slow. Ya. Okey, cikgu, saya mula lain ya. Okey. Dengar tak? Dengar. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada guru dan saudari sekalian. Saya Krisni anak perempuan Kumar, ahli panel dari kumpulan getah asli ingin membentangkan tentang getah asli dengan selanjutnya. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada ahli kumpulan saya iaitu Nur Fatimah Zahra, Jocelyn Priya, Nur Syamimi dan Priya Dashni yang memberi kerjasama untuk menyiapkan tugasan ini. Dalam pembentangan ini terdapat pengenalan getah asli, tindak balas alahan, sifat fizik getah asli dan kegunaan getah asli dalam kehidupan seharian. Tahukah anda apakah itu getah asli? Getah asli merupakan polimer semula jadi yang mana terdapat dalam susu getah, iaitu laktis. So, polimer semula jadi ini ialah polyisoprena.
monomer getah asli ialah isoprena dan nama IUPAC untuk monomer isoprena ialah 2-metil-but 1,3-diena. So IUPAC ni dimasukkan dengan International Union of Pure and Applied Chemistry. Seterusnya, terdapat 7 ciri-ciri getah asli iaitu mudah teroksida di udara, penebat elektrik, reaktif secara kimia dengan asid, alkali dan pelarut, kalis air, rintangan haba yang rendah, kenyal dan juga pepejal putih lembut. Selain daripada itu, apakah tindak balas alahan? Alahan terhadap getah adalah tindak balas alahan terhadap produk getah asli terjadi apabila sistem imunisasi seseorang itu bertindak balas dengan protein yang terkandung dalam getah asli. Alahan terhadap getah ini boleh didiagnosis menggunakan ujian darah. Alahan ini tiada ubat. Rawatan terbaik ialah dengan menghindari produk-produk yang mengandungi getah. So, adakah anda tahu siapakah yang berisiko mengalami alahan ini? Pekerja penyediaan getah dan mereka yang kerap memakai sarung tangan getah. Mereka yang pernah menjalani banyak pembedahan 10 kali atau lebih. Seterusnya, mereka yang selalu terdedah kepada getah asli termasuklah pekerja industri dan mereka yang sudah mempunyai alahan lain seperti alahan makanan atau alahan rinitis. Gejala alahan getah asli adalah seperti gatal-gatal, hidung berair, berdehit, kesukaran bernafas dan rasa ketat di dada. Sifat-sifat fizik getah asli ialah kekenyalan. Getah asli mempunyai keupayaan untuk direngangkan tanpa memusnahkan strukturnya. Ia kembali ke bentuk aslinya apabila ketegangan dialihkan. Pengoksidaan. Bagi pengoksidaan pula, ikatan kanda 2 dalam getah boleh dioksidakan dengan oksigen dan ozon. Pengoksidaan boleh dicegah dengan menambahkan antioksidan ke dalamnya. Kesan pelarut pula, ia tidak bertindak balas dengan air atau tidak membenarkan air menebusinya. Ia tahan alkali dan asid lemak. Ia larut dalam beberapa pelarut organik seperti benzin. Kesan habak pula, ia tidak tahan panas. Pada suhu tinggi, ia menjadi lembut dan melekit. Di samping itu, kegunaan getah asli dalam kehidupan seharian seperti sarung tangan getah, but getah, tapak kasut getah, gelang getah dan juga tayak getah. Sekian daripada kami. Cikgu, saya tolong Auni backup sebab phone dia nak meletup dah. Oh, nak menutup. Okey. Boleh. Okey. Terus. Wow, penerangan yang bagus sekali dari saudari Krishni. Baiklah, saya juga ada soalan untuk dianjurkan kepada saudari. Boleh saudari memberikan sedikit pencerahan mengenai pembukanan getah? Dan boleh saya tahu apa yang akan terjadi kepada getah asli apabila suhu mencecah 50 Celsius? Bagus sekali soalan daripada moderator. Baiklah, pembukanan getah ini proses penghasilan rangkai silang antara rantai polimer getah untuk menghasilkan polimer getah yang lebih kenyal dan lebih baik berbanding dengan getah asli dikenali sebagai pembukanan getah. So dalam proses ini, 1 atau 3% sulfur mengikut jisim ditambahkan kepada getah asli dan campuran itu dipanaskan berhati-hati. Atom-atom sulfur akan membentuk rangkai silang antara rantai-rantai polimer getah pada ikatan karbon ganda 2. Bilangan atom sulfur dalam rangkai silang biasanya antara 1
hingga 4. Contoh proses rangkai silang sulfur semasa proses pervulkanan getah adalah seperti okey. Ini adalah getah asli, rantai polimer getah asli. Selepas dipanaskan dengan sulfur, dia menghasilkan rangkai silang sulfur. So, terjadinya getah terbukalan. So, bagi soalan yang kedua iaitu apabila getah asli dipanaskan kepada suhu melebihi 50 darjah Celsius, getah asli akan mencair dan melekit. Memanaskan getah asli ke suhu melebihi 200 Celsius akan mengurangkan. Apabila getah asli disejukkan, getah asli menjadi keras dan rapuh seperti plastik. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih saudari di atas jawapan dan penerangan yang begitu jelas dan padat yang saudari berikan. Baiklah, tanpa kita membuang masa, saya menjemput saudari Azhar untuk membincangkan mengenali getah sintetik pula. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya wakil daripada ahli kumpulan saya iaitu Fitrisha, Anis, Sarah dan juga Hidayatul akan menerangkan tentang getah sintetik. Okey, pertama sekali pengenalan. Pengenalan getah sintetik ialah polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer. Kebanyakan getah sintetik dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. Contohnya neoprena, getah styrena butadena dan juga getah silikon. Seterusnya, ciri-ciri getah sintetik ada 7. Yang pertama, keras, tahan haba, tahan bahan kimia, tahan pengoksidaan, penebat haba dan juga kenyal. Kegunaan getah sintetik. Yang pertama, neoprena, tahan haba yang tinggi, tahan pengoksidaan dan tidak mudah terbakar, digunakan dalam pembuatan tali sawat, paip getah petrol dan juga sarung tangan. Seterusnya, stirin butadena ataupun SBR, tahan pelelasan dan tahan haba yang tinggi, digunakan dalam pembuatan tayar dan juga tapak kasut. Getah silikon pula tahan suhu yang sangat tinggi dan bersifat lengai. Ia digunakan dalam implan perubatan, alatan memasak, komponen automotif dan juga bahan kedap. Thiokol ialah bahan tahan terhadap minyak dan pelarut. Ia digunakan sebagai bahan kedap. Getah nitrit pula tahan minyak dan pelarut. Digunakan dalam pembuatan sarung tangan getah. Penggunaan getah dan alam sekitar. Penggunaan barangan getah secara tidak lestari akan mengakibatkan pencemaran. Ia mengambil masa yang sangat lama untuk terurai dan menyukarkan proses pelupusan. Tayar kenderaan adalah produk utama bagi getah sintetik yang dilupuskan dalam kuantiti yang banyak. Kesan-kesan pembuangan getah sintetik adalah pembuangan bahan buatan getah sintetik secara sewenang-wenangnya seperti plastik ke alam sekitar telah menyebabkan pencemaran. Kesan pembakaran dan pembuangan secara sewenang-wenangnya bahan buatan getah sintetik terhadap alam sekitar adalah seperti pembakaran getah sintetik. Ia akan membebaskan pencemar yang membahayakan kesihatan seperti asap,
gas yang beracun dan menghakis, misalnya sulfur dioksida, pencemar-pencemar yang menyebabkan hujan asid dan kesan rumah hijau. Seterusnya, pembuangan sewenang-wenangnya polimer sintetik boleh merosakkan keindahan alam, menyebabkan banjir kilat semasa hujan lebat, mengancam kehidupan laut seperti penyu yang termakan getah sintetik seperti plastik. Kesan-kesan pembuangan getah sintetik secara tidak kesan-kesan pembuangan getah sintetik secara tidak betul akan menyebabkan kesan seperti berikut. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, penerangan yang baik dan menarik sekali ya daripada saudari Azatul. Terpegun saya. Baiklah, saya ada satu soalan yang ingin ditunjukkan kepada saudari. Adakah wajar penggunaan sarung tangan nitril yang diperbuat dari getah sintetik digunakan secara meluas dalam bidang perubatan? Azhar buka mic. Terima kasih saudari moderator. Soalan saudari, wajarkah penggunaan sarung tangan getah? Jawapan saya wajar kerana ia lebih tahan lama dan juga tahan terhadap minyak. Ia juga tidak akan menyebabkan tindak balas alahan dan juga dia bebas daripada serbuk dan mengurangkan peluh yang akan menyebabkan ketidakselesaan. Habis dah kah? Dah. Okey. Jawapan yang tepat dan jelas sekali yang diberikan oleh saudari Azatul kita. Okey, rasanya forum kita sudah sampai masanya untuk tamat. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat para ahli panel kita, para penonton dan khasnya terima kasih kepada cikgu kita Puan Rusna. Sekian sahaja forum kita yang sangat menarik pada hari ini. Semoga kita semua dapat mempelajari sesuatu dari forum hari ini. Saya sebagai moderator ingin mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.